Anwar desak Muhyiddin beri penjelasan siapa campur urusan mahkamah. PAC tangguh, Azam Baki bantah mesyuarat khas Parlimen. Aduan DAP dakwa diberi minuman aneh. Pemimpin PAS bergaduh, pemecatan Khairuddin makin jadi tanda tanya. Speaker Dewan Rakyat cuba lindungi Azam Baki. Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim meminta bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin menjelaskan dakwaan beliau menerima tekanan daripada beberapa pihak untuk mencampuri urusan mahkamah. Gesaan itu menyusul kenyataan Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat bahawa beliau sama sekali tidak mencampuri dan secara peribadi tidak pernah didekati pihak tertentu untuk campur tangan dalam kes berprofil tinggi. Tengku Maimun percaya hakim lain juga tidak pernah mengalami pengalaman sama dan mengulangi pendirian semua hakim membuat keputusan berdasarkan keterangan di mahkamah dan tidak boleh lari daripada prinsip teras itu. Beliau berkata demikian ketika ditanya mengenai sebahagian ucapan Presiden Majlis Peguam AG Khalidas berkaitan kenyataan Muhyiddin. Anwar dalam kenyataan menuntut penjelasan lanjut daripada Muhyiddin yang mendedahkan wujud cubaan menggunakan dirinya mencampuri urusan mahkamah khasnya kes berprofil tinggi tertentu. Ini kerana timbulnya kemusykilan dan kecurigaan umum apakah pihak eksekutif mencampuri urusan kehakiman meski kita akui adanya hakim-hakim yang tegas dan patuh tunduk pada hukum. Dalam konteks serupa, Peguam Negara harus juga memberi respons yang tegas, kata Presiden PKR itu dalam kenyataan ringkas. Pada 4 Ogos lalu, Muhyiddin dalam perutusan khas yang disiarkan secara langsung mendakwa ketegasannya tidak melayani permintaan kluster mahkamah menyebabkan beliau dituduh menderhaka Majlis Raja-Raja. Saya tahu mereka kurang senang dengan ketegasan saya untuk tidak melayan beberapa tuntutan mereka. Ini termasuk desakan supaya saya mencampuri urusan mahkamah untuk membebaskan beberapa individu yang sedang didakwa atas kesalahan jenayah, kata Presiden bersatu itu. Mesyuarat Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen PSC bagi agensi-agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri bagi menyiasat Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki yang dijadualkan pada Rabu ini telah ditangguhkan susulan bantahannya terhadap cara siasatan itu. Pengerusi PSC Abdul Latif Rahman PAS Kuala Krai memaklumkan kepada 8 anggota Jawatankuasa lain bahawa dia telah menerima maklum balas daripada Azam. Menurut Azam, jika mesyuarat itu diteruskan pada hari Rabu 19 Januari 2022 seperti yang dijadualkan dan agenda kekal tidak berubah, maka peraturan mesyuarat Dewan Rakyat akan dilanggar. Azam berhujah bahawa ini kerana dia telah memfailkan saman fitnah dan perkara yang akan dibincangkan oleh PSC mungkin diterima oleh mahkamah. Selain itu, Azam berhujah bahawa dia telah pun disiasat oleh Suruhanjaya Security dan Jawatan Aduan SPRM. Memandangkan siasatan akan tertumpu kepada tingkah lakunya, Azam juga berhujah bahawa sebarang perbincangan di Parlimen harus dilakukan melalui usul persendirian dan bukannya jawatankuasa pilihan. Dia Azam juga berkata agenda ini boleh menjadi ultra-virus iaitu melangkaui kuasa undang-undang kepada peruntukan bawah Akta Majlis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952, kata Abdul Latif. Sehubungan itu, menurut pemimpin PAS itu, dia akan merujuk kepada penasihat undang-undang Dewan Rakyat. Usaha berulang kali untuk menghubungi Abdul Latif bagi mendapatkan ulasannya tidak berjaya. Bagaimanapun, dua anggota PSC itu, William Leong Jikin, PKR Selayang dan Chang Fung Hin, DAP Kota Kinabalu, mengesahkan kepada Portal Malaysia Kini bahawa mereka menerima mesej daripada pengerusi itu. Kedua-dua mereka mengesahkan bahawa arahan terbaru yang diterima ialah mesyuarat Rabu ini telah ditangguhkan. Kami dimaklumkan pada sekitar tengah hari, kata Chan. Leong berkata adalah prerogatif Abdul Latif untuk mendedahkan terma rujukan siasatan itu. Saya telah meminta mesyuarat PSC untuk pengerusi mengumumkan terma rujukan untuk siasatan itu, katanya. Azam 58 dilantik sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM oleh Yang di-Pertuan Agong pada Mac 2020 atas nasihat Perdana Menteri ketika itu, Muhyiddin Yassin. Rekod awam menunjukkan bahawa Azam adalah pemegang waran penting dalam syarikat senarai awam Excel Force MSC Sdn Bhd. Setakat Mac 2016, semasa dirinya adalah Ketua Jabatan Siasatan SPRM. Isu ini mencuri tumpuan pada Disember tahun lalu selepas ahli akademik Edmund Terence Gomez meletak jawatan sebagai anggota Jawatankuasa Perundingan dan Pencegahan Rasuah SPRM atas dakwaan panel itu enggan meneliti perkara berkenaan.
Susulan itu Azam mendakwa urusan tersebut berlaku kerana akaun dagangannya digunakan oleh adiknya Nasir. Justru Azam berhujah bahawa dia tidak mempunyai kepentingan keuangan dan tidak ada unsur konflik kepentingan. Bagaimanapun pengkritik berpendapat bahawa Seksyen 23 Perkeliling Perkhidmatan 3/2002 melarang penjawat awam daripada memiliki pegangan ekuiti saham melebihi RM100,000. Meskipun SPRM adalah bawah seliaan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, namun setakat ini dia membisu mengenai kontroversi berkenaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Pasir Berdama, Terence Naidu, mendakwa beliau dihidangkan minuman aneh sebelum ditahan kerana didapati positif dadah di sebuah pusat hiburan di Pulau Pinang. Katanya pada malam kejadian, beliau diundang untuk menghadiri perjumpaan dengan rakannya di Pulau Pinang. Apabila tiba di Perai, saya dibawa ke lokasi di mana saya akan kemudiannya ditahan. Saya teragak-agak untuk masuk ke premis terbabit, namun akhirnya masuk. Saya tidak mengambil sebarang bentuk bahan terlarang. Saya terkejut ketika dimaklumkan ujian air kencing saya positif kerana saya merokok pun tidak. Saya kemudiannya dimaklumkan keesokan harinya bahawa ketika saya ke tandas, seseorang telah datang ke meja dan mengisi gelas minuman saya. Katanya dalam kenyataan, katanya susulan insiden itu, beliau pada 14 Januari telah membuat laporan polis sebaik sahaja dibebaskan dan menyatakan bahawa dirinya terdedah kepada anasir mencurigakan dan telah menamakan saksi terhadap kejadian terbabit. Beliau berkata saksi berkenaan telah pun memberi kenyataan kepada polis dan mengesahkan apa yang telah dilihat dan memohon polis untuk menyiasat perkara tersebut. Orang ramai boleh menilai kenyataan beramaran saya kepada pihak polis dan membuat kesimpulan mereka sendiri. Saya akan mempertahankan diri untuk membuktikan bahawa saya tidak bersalah, katanya. Terence berkata, beliau juga akan terus menjalankan tanggungjawab sebagai wakil rakyat kepada pengundi berkenaan dengan pendirian DAP Perak menuntut saya memberi penjelasan dan saya patuhi sebagai adun yang bertanggungjawab dan dilantik di bawah bendera parti. Saya juga bersedia untuk melindunginya daripada sebarang masalah dan bersedia untuk digantung keahlian supaya pihak parti tidak terheret sama dalam kes ini, katanya. Portal FMT sebelum ini melaporkan seorang adun Perak ditahan selepas dikatakan positif dadah susulan serbuan di sebuah kelab malam 13 Januari lalu. Sumber polis memberitahu beliau ditemui bersama 35 yang lain di kelab malam itu. Difahamkan kes disiasat mengikut Seksyen 13-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Timbul tanda tanya kini mengapa Ahli Parlimen Kuala Nerus Muhammad Khairuddin Ahmad Razali dipecat daripada jawatannya sebagai anggota jawatan kuasa PAS Pusat. Di sebalik tanggapan umum bahawa dia digugurkan kerana pendiriannya terhadap Muafakat Nasional dan Perikatan Nasional, seorang pemimpin kanan PAS menegaskan sebaliknya. Malah Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan mencabar Khairuddin atau mana-mana pemimpin untuk menyatakan bahawa isu Muafakat Nasional dan Perikatan Nasional adalah punca pemecatan tersebut. Adakah dia Khairuddin berani mengatakan bahawa soal ini pendirian Muafakat Nasional dan Perikatan Nasional? Kalau dia berani, dia buat kenyataanlah. Saya dipecat kerana Muafakat Nasional dan Perikatan Nasional. Kalau berani, silakan, katanya kepada media di Kota Baru. Menurut Taqiyuddin, dia tahu benar apa yang berlaku dalam mesyuarat yang memutuskan pemecatan tersebut kerana menjadi sebahagian daripada anggota pertemuan berkenaan. Sebelum itu, Ahli Parlimen Kota Baru itu ditanya mengenai punca pengguguran Khairuddin daripada badan atasan PAS itu digambarkan kerana pendiriannya terhadap Muafakat Nasional yang dimeterai bersama UMNO. Taqiyuddin malah berkali-kali menegaskan bahawa keputusan tersebut tidak ada kena-mengena langsung dengan isu Muafakat Nasional dan Perikatan Nasional. Tidak sama sekali, walaupun saya tak nak menghuraikan puncanya, tapi sama sekali tak ada kaitan dengan Muafakat Nasional atau Perikatan Nasional, katanya. Keputusan PAS mengetepikan Khairuddin yang merupakan salah seorang pemuka utama PAS sebelum ini daripada jawatan kuasa pusat PAS mengejutkan orang ramai. Ia berlaku tidak lama selepas dia menganggotai badan berkenaan secara lantikan ekoran kalah dalam pemilihan PAS baru-baru ini. Khairuddin membuat kenyataan pertama selepas pemecatannya dengan menegaskan bahawa wajib untuk mengusahakan perpaduan antara PAS dan UMNO. Taqiyuddin berkata tindakan undang-undang boleh dikenakan ke atas mana-mana pihak yang membuat kenyataan bahawa pemecatan Khairuddin berpunca daripada isu Muafakat Nasional dan Perikatan Nasional. Katanya, PAS serius dengan pendirian tersebut. Isu perbezaan pandangan dalam PAS adalah perkara biasa, termasuk mengenai sikap parti terhadap Muafakat Nasional dan Perikatan Nasional. Menteri Tenaga dan Sumber Asli itu menambah, perbezaan berkenaan sentiasa diraikan dalam PAS justru tidak menjadi sebab untuk parti mengetepikan Khairuddin. Taqiyuddin berkata, Khairuddin dipecat atas sebab yang dinyatakan oleh Presiden PAS, Abdul Hadi Awang. Ini kerana masalah pentadbiran dan pengurusan parti, katanya.
Khairuddin Ahmad Razali pula enggan mengulas lanjut alasan digugurkan daripada jawatan kuasa PAS Pusat selepas Setiausaha Agong Taqiyuddin Hassan mengesahkan tindakan itu dibuat bukan kerana perbezaan pendapat mengenai muafakat nasional dan Perikatan Nasional. Sebaliknya, Ahli Parlimen Kuala Nerus itu menyerahkan kepada kebijaksanaan Taqiyuddin untuk membuat penjelasan berhubung penggugurannya. Kena tanya SUA sebab pengguguran, katanya kepada portal FMT. Bagaimanapun, menerusi hantaran terbarunya di Facebook, Khairuddin yang juga Setiausaha Majlis Syura PAS menegaskan bahawa usaha penyatuan umat adalah perjuangan besar melangkaui kepentingan politik kepartian. Ia platform menyatukan hati, menyuburkan semangat kekeluargaan, memperkasa ekonomi dan mensejahterakan negara. Perjuangan besar Nabi kita ialah menyatukan umat di Madinah antara Aus dan Khazraj. Seterusnya, berpadu dengan golongan muhajirin, akhirnya lahirlah umat yang kuat ikatan kejiwaannya, kukuh ekonominya dan sejahtera negaranya. Impian yang perlu disegerakan menjadi kenyataan, katanya. Ia bukan isu perpaduan pemimpin kerana pemimpin politik meskipun bergaduh masih boleh duduk semeja, makan dan minum, senyum dan tawa, katanya. Mesyuarat Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen PSC yang dijadualkan pada jam 2 petang pada 19 Januari, Rabu, untuk membincangkan pegangan saham Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki tidak akan dibuka kepada orang ramai berikutan peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Speaker Parlimen Azhar Azizan Harun berkata, peraturan itu terpakai bagi semua prosiding PSC. Peraturan mesyuarat tidak membenarkan prosiding terbuka. Malah, peraturan mesyuarat juga tidak membenarkan perbincangan atau pendedahan saksi, kenyataan saksi dan kandungan prosiding sehingga laporan telah dibentangkan kepada Dewan Rakyat. Hal ini, kata Azhar, bertujuan untuk memelihara integriti prosiding tersebut serta memastikan kerjasama yang lengkap daripada semua yang terlibat, katanya seperti dilaporkan The Star. Edmund Terence Gomez yang pernah menganggotai Lembaga Perundingan dan Pencegahan Rasuah SPRM sehingga berletak jawatan kerana membantah isu itu baru-baru ini pernah menegaskan perlunya prosiding itu dibuka kepada umum dan media. Dia berkata, ini penting bagi memastikan tiada usaha untuk menutup perkara berkenaan. Oleh kerana kita perlu memastikan ahli politik ini bertanya soalan yang betul, ada semakan terbuka dan terperinci tentang dakwaan ini. Itu hanya boleh dilakukan apabila ada pengawasan awam, katanya. Sebelum ini dilaporkan bahawa Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen PSC mengenai agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri akan mengadakan mesyuarat untuk membincangkan pemilikan saham Azam dalam dua syarikat senarai awam. Pengerusi Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara PSC Wong Kah Wah menyangkal kenyataan Speaker Parlimen Azhar Harun bahawa perbincangan mengenai saham Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki tidak akan dibuka kepada orang ramai berikutan peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Wong sebaliknya berkata, rakyat ada hak untuk mengikuti mesyuarat Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen PSC yang telah diaturkan untuk membincangkan perkara itu. Speaker tidak betul. Dia ada kuasa untuk memulakan penggantungan peraturan mesyuarat dengan merujuknya kepada Dewan untuk diputuskan menurut peraturan mesyuarat 90/2. Dalam penggantungan peraturan mesyuarat 85, sebarang prosiding Jawatankuasa Parlimen boleh disiarkan secara dalam talian dan dibuka kepada awam, katanya dalam kenyataan. Speaker juga berkata bahawa prosiding tertutup adalah bagi memastikan kerjasama penuh daripada semua yang terlibat. Ini betul-betul karut, tegas ahli parlimen Ipoh Timur itu. Wong berkata semua saksi sememangnya terikat untuk memberikan kerjasama penuh kepada PSC dan harus menjawab semua persoalan yang dibangkitkan semasa mana-mana prosiding Jawatankuasa Parlimen. Katanya lagi, mana-mana individu yang memberikan jawapan palsu bukan sahaja melakukan kesalahan menghina Dewan Rakyat, bahkan boleh didakwa atas kesalahan di bawah Seksyen 193 Kanun Keseksaan seperti yang diperuntukkan dalam Seksyen 20 Akta Majlis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952. Ketiga, semua nota prosiding adalah direkod dalam bentuk handset dan akan diterbitkan bersekali dengan laporan jawatankuasa. Prosiding tertutup tidak menjamin kejujuran saksi secara automatik dan prosiding terbuka tidak bermakna saksi boleh mengelak daripada memberitahu kebenaran. Tak ada bezanya dalam isu kandungan keterangan saksi sama ada prosiding itu dibuat secara tertutup atau terbuka, tambah Wong.